Assalamualaikum dan salam sejahtera para guru dan anak-anak pelajar sekalian. Video kali ini kita akan belajar berkenaan sains tingkatan 4 KSSM bab 7 koordinasi badan, SK 7.2 gangguan kepada koordinasi badan. SP kita yang pertama ialah menerangkan dengan contoh jenis dadah dan yang kedua menakul mengenai kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol ke atas koordinasi badan dan kesihatan kita. Jom jana idea. Baiklah anak-anak, boleh beri tafsiran video di bawah. Okey, bagaimanakah dadah yang kita kenali ini merupakan musuh kepada kita dan juga negara. Pastikan katakan tidak kepada dadah. Saya benci dadah. Dan dadah ni akan menyebabkan kita terpengaruh dengan perkara negatif dan juga menyebabkan sistem pertahanan badan kita lemah. Dadah boleh menyebabkan gangguan kepada koordinasi badan. Apakah koordinasi badan? Koordinasi badan boleh terganggu disebabkan oleh pelbagai faktor. Salah satu faktor utama ialah pengambilan dadah yang di luar kawalan. Apakah dadah? Dadah merupakan satu bahan kimia yang dapat mengganggu fungsi neuron dengan cara melambatkan pergerakan impuls di dalam neuron. Dadah yang diambil tanpa kawalan bukan sahaja mengganggu koordinasi badan, malah akan menyebabkan ketagihan. Terdapat 4 jenis dadah yang utama iaitu dadah jenis penenang, perangsang, inhalan dan juga halusinogen. Baiklah, kita lihat contoh dadah yang pertama iaitu dadah jenis penenang. Dan dadah jenis ini menghalang atau melambatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Pengguna akan mengantuk dan kurang cemas. Kesan juga bergantung pada dos yang diambil. Contoh jenis dadah ialah barbiturat dan alkohol. Jenis dadah yang kedua ialah perangsang. Dadah jenis ini mempercepat pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Pengguna akan merasa sangat yakin dan berwaspada terhadap perubahan sekeliling. Kesan juga bergantung pada dos yang diambil. Contohnya ialah amfetamina dan juga metamfetamin. Dadah jenis ketiga ialah inhalan. Dadah jenis ini merupakan bahan kimia yang boleh disedut menerusi pernafasan, menyebabkan seseorang itu mengalami halusinasi, merosakkan otak, paru-paru dan juga ginjal. Contohnya ialah pelarut dan juga gam. Dadah yang keempat ialah halusinogen. Dadah jenis ini mengubah laluan impuls di dalam otak, menyebabkan seseorang itu kaya, mencecaskan persepsi, mencecaskan koordinasi otot, menyebabkan terdengar suara-suara dan terlihat objek yang tiada di hadapan kita. Contoh ialah ketamin dan LSD iaitu dietilamida asid lisocin. Apakah penyalahgunaan dadah? Penyalahgunaan dadah menyebabkan ketagihan dan penagih akan mengalami simptom penarikan jika tidak mengambil dadah. Antara simptomnya termasuklah menggigil, loya, resah dan sedih. Kita lihat beberapa soalan uji minda. Yang pertama, maklumat berikut merupakan salah satu jenis dadah X. Dadah ini mempercepatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Pengguna akan berasa sangat yakin dan berwaspada terhadap perubahan sekeliling. Apakah jenis dadah X? Dadah jenis ini adalah jenis perangsang. Soalan yang kedua, maklumat berikut merupakan salah satu contoh bagi dadah Y. Mengubah laluan impuls di dalam otak, menyebabkan kaya, menjejaskan persepsi. Apakah Y? Y adalah ketamin. Soalan struktur, apakah itu dadah? Dadah ialah bahan kimia yang dapat mengganggu fungsi neuron dan mengganggu koordinasi badan. Bagaimanakah dadah mengganggu fungsi neuron? Melambatkan pergerakan impuls di dalam neuron, mengganggu koordinasi badan. Nyatakan 4 jenis dadah iaitu perangsang, penenang,
halusinogen dan juga inhalan. Baik, seterusnya kita nak menakul mengenai kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol ke atas koordinasi badan dan kesihatan mental. Dadah akan memberi kesan kepada sistem saraf. Sistem saraf di mana ia merangsang degupan jantung, kadar pernafasan, tekanan darah, di mana seseorang itu mengalami lebih bertenaga, aktif, perasaan tidak menentu dan ganas. Juga menyebabkan degupan jantung, kadar pernafasan dan tekanan darah. Lambat bergerak balas terhadap rangsangan, mengantuk dan memberi koordinasi otot yang lemah. Sistem saraf, kesan dadah kepada sistem saraf juga akan menyebabkan gangguan persepsi, halusinasi dan juga ilusi. Kita lihat kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada koordinasi badan. Yang pertama, berlakunya ketidakseimbangan hormon di mana badan akan mengalami gangguan koordinasi, badan akan terdedah kepada bahaya dan kecederaan, tubuh badan akan mengalami pertumbuhan yang melampau atau tidak berlaku perkembangan jika berlaku kerosakan pada kelenjar pituitari. Perkembangan seks sekunder akan terbantuk jika hormon estrogen dan testosteron tidak dapat berfungsi secara normal, gagal berfungsi ya. Antara simptomnya ialah termasuklah menggigil, loya resah dan juga sedih. Yang kedua ialah pertuturan tidak jelas. Mengambil alkohol akan memberikan kesan buruk kepada bahagian cerebrum dalam otak. Ini adalah bahagian cerebrum, iaitu bahagian otak yang mengawal pertuturan manusia. Hal ini menyebabkan mereka yang mengambil alkohol secara berlebihan akan mengalami pertuturan yang tidak jelas dalam percakapan. Yang ketiga, tidakkan refleks yang lambat, iaitu bahan kimia psikoaktif di dalam dadah dan intano di dalam alkohol akan melambatkan gerak balas sistem saraf terhadap rangsangan. Bahan kimia ini akan berada di antara neuron, efferent dan juga interneuron. Pergerakan impuls akan terhalang dan akan melambatkan proses penghantaran maklumat ataupun impuls ke otak. Hal ini diperhatikan pada pengambil ataupun penagih dadah dan mereka yang minum alkohol secara berlebihan. Dan yang terakhir, hilang keseimbangan. Pengambilan dadah dan minuman beralkohol akan menyebabkan koordinasi otot, mengakibatkan cara berjalan tidak stabil, hurung hayang dan hilang keseimbangan. Seterusnya kita lihat kesan kepada kesihatan fizikal dan mental. Yang pertama, kesan dadah boleh menyebabkan sirosis hati. Pengambilan minuman beralkohol yang berterusan, terutamanya jika diambil dalam jumlah yang banyak dan penyalahgunaan dadah boleh memberikan kesan toksik kepada hati dan menyebabkan sirosis hati. Apakah sirosis hati? Ya anak-anak, sirosis hati ialah keadaan hati mengalami kerosakan yang kronik, berparut, mengeras dan tidak berfungsi seperti hati yang sihat. Parut ini akan merebak secara perlahan-lahan sehinggalah fungsi hati itu hilang. Yang kedua, menyebabkan kesihatan penyakit ulcer perut. Alkohol boleh menyebabkan ulcer perut. Ulcer perut atau ulcer peptik merupakan satu keadaan selaput di dalam perut yang mengalami luka. Hal ini demikian kerana alkohol menyebabkan perut menghasilkan lebih banyak asid daripada biasa yang akan mengakibatkan iritasi dan radang pada selaput di dalam perut. Pesakit akan mengadu pedih atau sakit di kawasan hulu hati, merasa kembung perut, loya dan juga muntah. Pesakit ulcer perut juga boleh mengalami gejala-gejala yang lebih serius seperti pendarahan, mengalami darah dan najis berwarna hitam. Yang ketiga, kesihatan kepada fizikal dan mental ialah pelakuan ganas. Pengambilan dadah seperti amfetamina akan mengaktifkan sel-sel otak dan meningkatkan kadar metabolisme. Pengguna akan menjadi lebih aktif, tidak dapat tidur, bersikap ganas dan agresif. Seseorang yang minum alkohol secara berlebihan akan mabuk dan hilang kewarasan fikiran. Mereka akan berkelakuan seperti orang gila lah, tertawa seorang dan hilang kawalan. Dan yang keempat, yang terakhir ialah
halusinasi. Dadah seperti ganja mengganggu fungsi otak dan ini akan mengubah persepsi seseorang pengguna. Hal ini menyebabkan penagih itu mengalami halusinasi, paranoid atau perasaan syak wasangka dan takut terhadap orang lain. Halusinasi juga boleh menyebabkan kelakuan agresif. Kelakuan seseorang itu menjadi agresif kepada orang lain. Lihat soalan struktur bagi tajuk ini. Namakan sistem yang berlaku ke atas seorang penagih yang menyalahgunakan dadah secara berlebihan. Mereka ini akan mengalami perasaan mengalami simptom seperti menggigil, loya, resah dan juga sedih. Apakah kesan penyalahgunaan dadah terhadap sistem saraf? Dadah akan merangsang degupan jantung, kadar pernafasan dan tekanan darah di mana akan menyebabkan lebih bertenaga, aktif, perasaan tidak menentu dan ganas. Dadah juga akan menyebabkan gangguan persepsi serta halusinasi. Nyatakan kesan penyalahgunaan dadah jenis ganja terhadap koordinasi badan. Mengganggu fungsi otak dan akan mengubah persepsi seseorang pengguna. Pada pendapat anda, penyalahgunaan dadah sering berlaku dalam kalangan remaja yang meningkat usianya. Apakah faktor yang mempengaruhi mereka yang terjebak dalam hal ini? Sifat ingin tahu dan juga pengaruh rakan sebaya. Berikan satu contoh lain bagi dadah yang satu kumpulan dengan metafetamin, iaitu amfetamina. Baiklah, itu saja bagi tajuk gangguan koordinasi badan. Sehingga berjumpa lagi. Bye. Semoga anak-anak